kepada yang influencer tu, at least please educate themselves lah about the basic of forex, the risiko tentang forex. So bukan sembarang siapa-siapa pun boleh bagi masuk, which is cakap agak bahaya lah sebab Assalamualaikum guys dan selamat datang ke podcast Cap. Lagi sekali, kali ni dalam episod kali ni kita ada tamu jemputan. Okay, so kali ni kita jemput satu orang figura yang terkenal dalam industri dekat Malaysia ni, industri kita dalam Malaysia ni. Okay, selamat datang Abang Mansur kita. Okay, first of all I would like to thanks Cap sebab jemput saya hari ni. Kepada yang belum mengenali saya, nama saya Mansur Sabari. Dan siapa yang dah kenal saya, nama saya pun Mansur Sabari juga. Ataupun dia orang panggil saya CMS, Cikgu Mansur Sabari. Right? So, Abang Mansur, terima kasih sudi menerima jemputan saya ke dalam podcast kita kali ini. And seperti biasa, sebelum kita ke bahagian yang lebih deep dalam podcast ni, apa kata Abang Mansur ceritakan dulu, yang saya pasti orang ramai tertanya-tanya, macam mana Abang Mansur boleh ada branding dalam industri forex kita ni. Mungkin kita boleh flashback sedikit. Okay, talking about branding, sebabnya actually the first thing sebelum kita nak branding diri kita ataupun kita kena belajar sikit marketing. Dulu saya belajar dengan seorang cikgu daripada US, ada internet marketing. So internet marketing, so dia cakap one of the most important thing is branding. Branding yourself. Maksudnya kena brand yourself. So apa saya buat ialah saya keep on doing benda yang sama, just mengajar. And then saya tagkan masa tu saya mengajar supply and demand. Supply and demand masa tu tak ada siapa yang ajar kat Malaysia. Ada tapi dia orang tak secara ke depan sangat. So saya ambil peluang ni, saya mengajar supply and demand continuously, and then saya tagkan supply and demand tu dengan nama saya, Mansur Sabari. So bila orang sebut Mansur Sabari, supply and demand. Bila orang sebut supply and demand, Mansur Sabari. So akhirnya selama 2 tahun 3 tahun akhirnya dia naik sini lah. Itu cara saya brandingkan diri saya lah. Okay. So maknanya kita kalau nak ada branding ataupun nak buat sesuatu, conclusion je kita kena ada cikgu. Yes, betul. Kita kena ada cikgu. Kita tak boleh kita nak try and error tapi result dia lambat sikit. Ya, result lambat. Satu lagi dia jadi macam it take time lah, aku nak belajar tu, belajar ni, belajar so shortcut ambil cikgu saja senang. Yes, good answer, the best answer. Alright. So, berkenaan dengan Abang Mansur memang dah lama kan dalam industri trading ni kan dekat Malaysia, industri forex especially. And saya kenal Abang Mansur pun dah lama. Yes. Since 2014. 2014 last kali kita jumpa dekat Sepang dulu kan. Dekat Sepang kan. Yes. Dekat satu bootcamp, satu broker tu. Betul. Okay. So dekat situ saya kenal Abang Mansur. That time dia punya perwatakan dia tu macam Awi tau tak? Rider kan. Dengan pakai, saya ingat ni masa tu pakai, orang kata pakai apa macam penutup kepala tu kan. Tutup kepala ada macam pakai key ikat dekat atas ni. Lepas tu pakai jaket kulit, ada lambu-lambu sikit kan. Pakai legend. Kita nak tunjuk yang kita ni macho kan, macho. Padahal poyo je pun. Tak apa. Itu orang kata personality. Yes. Kita nak bagi orang kata personality kita dekat orang lain. Tapi yang saya teruja nak tahu kan, since Abang Mansur dah terlibat dalam industri which is IB punya industri kan, ataupun industri yang mengajar ke depan ni quite long. Yes. So apa nampak signifikan perubahan daripada tahun ke tahun industri ni? Okay, dalam apa yang saya lihat trader-trader kat Malaysia, daripada dulu saya start mengajar, I think dah 10 tahun dah kot. I see a lot of different maksudnya trader sekarang dah tak macam dulu tau. Kalau dulu trader yang profitable tu I think dalam 5% saja, something like that. So yang withdraw maybe dia punya ratio dia tu dalam, let's suppose katakan 100 orang, cuma 2-3 orang yang kaki withdraw, yang lain majority kaki depo. Sebab zaman dulu cikgu tak banyak, tak ramai, pembelajaran pun subjek pun forex ni pun tak banyak. Tapi sekarang dengan kehadiran ramai-ramai master-master, sifu-sifu, cikgu-cikgu yang ada, so quality trader-trader sekarang memang sangat-sangat bagus lah. Even ada broker-broker luar yang takut dengan trader Malaysia. Kan? Sebelum ni kita pernah dengar ada satu prop firm tu, dia ban trader Malaysia dengan trader Vietnam.
So maksudnya trader Malaysia ni memang power sekarang. Memang orang kata ratio nak dapatkan 10% profit tu dah tak dapat sekarang. Tak ada dah. Sekarang maybe ada a lot of broker-broker yang tutup sebab trader Malaysia hentak full margin. Memang orang cakap withdraw besar-besaran. Tu trader Malaysia sekarang memang yang banyak. Alright. So maknanya pemilihan broker tu pun penting. Sangat penting. Dari segi untuk trading, especially untuk withdraw lah. Betul. Yeah. And dari segi orang kata macam mana saya nak tahu Abang Mansur boleh develop sistem orang kata yang paling famous saya dengar fake out kan? Fake out master. Fake out. Macam mana boleh tertimbulnya idea untuk cipta fake out tu? Fake out master, sebelum saya buat fake out master ni, saya trade supply and demand. Okay. Tapi supply and demand ni bila dia terlalu basic, ni dulu-dulu punya cerita lah 10 tahun lepas. Sebab kita pun tak tahu, banyak yang tak tahu kan. Jadi bila kita try, ada yang tembus, ada yang tembus sana, tembus sini, tembus. Ada yang lepas tembus baru dia terkejun. Bila kita sell dah MC baru dia terkejun. Kita nak buy, dia dah stop loss, kena stop loss baru dia terbang. So saya ingat apa something wrong dengan market ni kan. Dia macam tahu pula kan kita punya entry kat mana, dia tahu stop loss kita kat mana. So saya study sampailah bukan terciptanya lah, terbukanya minda ataupun mata melihat yang setup fake out. Kita ada fake out macam-macam lah jenis-jenis. And then daripada situ saya cuba. Even ada satu setup QM tu, saya dulu ada mengajar QM. Saya tengok 3-4 kali bila saya entry QM ada yang tak jadi. Tapi lepas dia ambil stop loss, lepas tu dia terkejun. And then bila saya tukar benda lah tu, konsep tu, saya entry dekat mana stop loss saya, menjadi pula. So dari situlah saya susun balik syllabus, jadi fake out master semua. Kita ada fake out V1 sampai V9 apa semua, collection. Mostly chart pattern lah, chart pattern yang saya biasa gunakan dalam trading. So itulah yang dinamakan fake out lah. Itu yang terciptanya fake out. But jangan lupa basic penting. Support, major resistance, supply and demand kena gabungkan semua. And then confirmation dengan fake out. Dan adakah sistem tu masih lagi boleh digunakan pakai sampai sekarang atau ada masih boleh perubahan lagi? Kalau saya nak bagi satu tips, tip ni mahal tau. Okay. Boleh full margin. Eksklusif dalam ni je. Nak dengar sekarang ke nak dengar nanti last? Tunggu last. Okay, kita bagi terus Okay. Mengikut pemerhatian saya selama I think dah berapa tahun, bila ada news FOMC, tahu kan FOMC, malam-malam pagi tu, yes, boleh katakan 100% dia akan buat fake out. Okay. Dia akan cari stop loss dulu, lepas tu baru dia terbang. Dia cari stop loss sell dulu, baru dia terkejun. Itulah yang berlaku daripada dulu sampai sekarang saya perhatikan. Dan nama saya naik back to 2015 ke 2016. Masa tu saya belum terkenal lagi lah. Tapi ada satu setup compression campur dengan fake out di mana saya layer daripada bawah sampai atas. Masa tu gold trend tengah turun tau. Ramai orang sell. Okay. Lepas tu saya masuk buy lot gajah kat bawah. Lepas tu atas tu saya layer penuh-penuh. Saya buy stop. And then malam tu FOMC pukul 2 pagi, 3 pagi. Dia terbang 400 pip. Wow. Which is, saya pun terkejut lah kan. Lepas tu saya upload dekat Facebook. Tiba-tiba screenshot tu jadi viral. And then keesokannya tu yang kita jumpa dekat Sepang. Itu kisah dia. Ada kisah dia di situ. So bila saya datang ke sana, masa tu dia orang tak kenal nama saya. Masa siapa dia? Saya tengok masa saya datang tu apa pasal? Dia orang semua tengok saya. Inilah Shedogan inilah. Dulu nama saya Shedogan kan? Masa tu nama saya Shedogan Effect. Saya lupa nak mention. Shedogan Effect. So dia cakap itulah Shedogan Effect. Shedogan Effect. So daripada situlah bermulanya orang cakap viral lah dia punya teknik tu. And then saya share benda lah tu dekat ramai orang. 2016, 2017 memang menjadi. Semua orang balon full margin, layer penuh screen. Tapi 2018, bila dia dah tukar game, dia orang market dah tukar game, dia dah start tak jadi. So, sampai situlah sejarah dia. Lepas tu boleh alter lagi lah. Boleh modify lagi, tapi dia dah lebih orang cakap, dia lebih kompleks lah, tak semudah dulu lah. Kalau dulu dia kalau terkejun sebatang, naik sebatang. Sekarang, dia turun separuh, kadang-kadang dia lipat. Kadang lipat tu jadi macam susah nak kata. Okay. Alright. So dari segi ini saya dah tanya macam-macam kan berkenaan dengan background, sejarah, macam mana boleh
timbulnya branding Masuk Safari dalam market dekat Malaysia ni, ada satu soalan yang orang kata klise. Okay. Kalau tak jadi trader jadi apa? Aku kalau tak jadi trader, aku Kalau lah tak jadi trader lah, Masuk Safari ni bukan trader, jadi apa? mungkin aku jadi penyendal pintu kot. Tak adalah. Aku rasa mungkin aku akan still jadi engineer lah. Macam Engineer. dulu saya seorang jurutera di syarikat telekomunikasi. So kerja buat configuration. Dulu panjat-panjat tower lah masa muda-muda lah. So semenjak dah kahwin ni dah tak berani dah panjat tower. Even panjat tangga pun dah tak berani. So mungkin akan jadi engineer macam biasa lah. Macam tu lah, cari makan sampai itulah cukup bulan. Sampai pencen lah. Sampai pencen. Dan sekarang dah pencen. Sekarang dah pencen awal. Alhamdulillah. Retire young, retire rich. Itu kita target kita semua. Orang kata Freedom. hampir target semua orang. Yes. Sebenarnya pendapat saya lah, trading ni dia bukan, it's not about money, it's not about everything, it's not about you beli kereta racing ke kereta apa-apa ke, tapi lebih kepada freedom. The best thing in bila jadi trader adalah freedom. You boleh buat apa saja, you boleh pergi mana saja, you boleh beli apa saja. Itu bestnya jadi trader. Itu pun kalau profit lah. Okay. Alright. Sebelum ni kita ada dengan satu news. Okay. Kalau saya tak sure abang tahu tak news ni. Tapi Bursa Malaysia, which is salah satu orang kata platform yang legal trade dekat Malaysia ni, dah memperkenalkan satu instrumen forex. Oh, serious? Yes, untuk trade. Iaitu USD versus Yuan. Oh, China. Yes. Alright. So apa pendapat abang berkenaan dengan, kalau dulu kan kita tahu kan orang hentam trading forex tak boleh. Yes, Tiba yes. dia Bursa memperkenalkan instrumen USD versus Plus Yuan. Yuan. So satu perkembangan yang sihat lah. Mungkin untuk lepas ni mungkin akan ada lagi currency yang lain akan dimasukkan dalam bursa. So satu perkembangan yang sihat. Cuma yang mungkin nanti bila bila dia buat betul-betul, mungkin regulation akan diketatkan lah. Tak macam sekarang yang ada sekarang ni lah. Mungkin minimum deposit pun apa semua. Kalau benda tu boleh di orang cakap forex ni dilegalkan dekat Malaysia. Tapi bila dia legal, once dia dah legal kan, so kena bayar tu, kena bayar ni, kena bayar macam-macam segala fees, and then nanti orang cakap minimum deposit pun lebih besar, lepas tu tak ada sistem IB, lepas tu tak ada sistem macam-macam. Semua orang, tapi benda ni dijamin oleh kerajaan lah kalau benda tu dah legal kan. Dijamin oleh kerajaan. Untuk mengelakkan penipuan apa-apa semua lah kan. Betul. So sekarang ni kita ke yang makin berat sikit lah. Orang selalu akan nampak bila influencer ni, bila dah jadi influencer orang yang dikenali, semua benda nampak senang. Betul. Maksudnya kalau nak buat apa-apa, nak promote senang, nak panggil crowd senang, Betul. nak engagement senang. Tapi saya nak tahu apa sisi yang tak bagus bila jadi influencer. Sisi yang tak bagusnya kalau jadi influencer ni, bila you kantoi buat benda negatif kan. Negatif benda tu jadi lagi. Macam Contoh. Adalah apa-apa macam-macam lah contoh kan. So benda tu akan lagi orang tunggu. Sebenarnya influencer ni dia punya pemerhati ramai. Yang nak tengok dia orang jatuh ni pun ramai juga. So yang suka benda-benda yang negatif tentang seseorang tu, dah ulang netizen kan. So benda tu yang nanti dia akan dibahaskan, dia akan ceritakan, dia akan sebarkan. Yang memang kan. Jadi susah lah untuk maintain benda tu. Yes, wajib. Untuk influencer ke, untuk siapa-siapa ke yang bergelar seseorang yang cakap ada nama, memang wajib lah kena jaga nama, kena jaga apa semua kan. Sebab dia mempengaruhi orang lain. Even kata-kata dia pun kena, tak boleh sembarang kutuk sana kutuk sini. Dia kena positif, stay positif, tak boleh. Kena neutral, tak boleh terlibat dengan apa-apa semua. So itulah cara paling selamat apa semua kan. Ya. Susah juga jadi influencer ni. Susah. Nasib baik saya bukan influencer. Coming soon mungkin mana tahu satu hari nanti kan. Ya, insyaAllah. Untuk menyebarkan benda yang baik. Yes. Okay, bila kita bercakap soal influencer kena jaga tutur kata dan statement kan. Bila orang kata forex trading adalah industri yang high risk. So macam mana kita sebagai influencer untuk
untuk explain to the crowd yang macam mana kita nak menghadapi market yang high risk ni? Macam saya seorang cikgu forex. Jadi kita tekankan money management lah. And then kita tak galakkan semua orang untuk trade. Even ramai yang PM saya nak belajar forex. Aku cakap pernah trade tak sebelum ni? Cakap tak pernah. Cakap kata simple je. Kalau kau tak pernah trade, jangan datang, jangan belajar. Sebab benda lah ni risiko kan. Kecuali lah orang tu dah ada pengalaman, dia pernah trade. Jadi mungkin dia nak belajar, mungkin dia nak belajar teknik lain ke apa semua. Which is for me acceptable lah. Tapi kalau ada betul-betul baru, newbie ke apa semua, nasihat saya memang jangan masuk benda lah ni. Bagi bidang ni, once dah masuk memang susah nak keluar. Betul, cabaran dia tinggi kan. Kena getah. Mana dah getah. Cuma jalan tu ada insyaAllah. Cuma kena orang cakap bersungguh-sungguh, kena bagi masa betul-betul. Kena paling kurang pun 3 bulan hingga 6 bulan kena belajar macam-macam, dapatkan experience. Tak ada jalan mudah, tak ada jalan pintas lah. Tak boleh nak cepat sangat hari ni masuk besok kaya ke apa semua. Betul tak? So dia ada tapi jalan tu betul. Memang jalannya ada. Dia bukan scam. Kalau you betul-betul jaga management, jaga disiplin. Paling penting disiplin. Lepas tu jaga emosi kan. Kalau emosi terkawal, relax je. InsyaAllah boleh pergi jauh. Emosi kena jaga. Emosi kena jaga. Teknik kena ada. Betul, teknik kena ada. Satu sistem teknik yang kita dah test banyak kali. Lepas tu bila kena stop lah pun kita just terima saja, just let go saja. And then next setup lagi kita masuk. Lepas tu yang penting benda tu jaga emosi. Bila emosi kita tak stabil, dia akan bypass otak kita. So kita tak akan berfikir secara normal. Lepas tu mulalah macam-macam kita buat kan. Tu yang tak lock. Entah lagi. Lalas. Faham lah kan? Faham. Next statement ini saya ambil daripada dekat social media lah kan. Okay. Orang kata cikgu masuk suruh hentak lot kebun. Apa benda tu? Oh, bukan lot kebun. Saya ada satu setup yang dipanggil setup jual kebun. Jual kebun. Setup jual kebun. Bukan lot kebun. Bukan lot kebun. Okay, setup jual kebun. Setup jual kebun ni maksudnya bila kau jumpa setup ni, tadi baru cerita pasal money management kan. Ni suruh hentak pula. Sebab tu lah saya dah susun. Saya nak congkil. Itu tadi ada pancing. Bijak. Host ni memang bijak. Dia dah umpan aku cerita pasal money management, jaga-jaga. Setup jual kebun ni, setup yang aku cakap kalau kau jadi, sebab yang aku cerita masa FOMC tu, account $100, kau tahu jadi berapa? Berapa? $2,500 satu malam. Daripada $100. 2,500. Bawa lot gajah dengan $100 kau boleh layer 0.1, 0.2 lah. 0.1 2 kali. Okay. Yang atas tu 0.01 sampai atas. Bila dia hit TP, daripada $100 dia jadi $2,500. Which is itu dipanggil setup jual kebun. Maksudnya kalau kau jumpa setup ni, jangan segan-segan. Jaga tapi full margin. Faham tak jaga MM? Jaga MM tapi full margin. Yes, tahu tak? Pernah trade macam tu tak? Okay, saya belum kau pernah. Kau jaga MM. Okay. Tapi at the same time kau full margin. Maksudnya contoh katakan kau ada modal $1,000 contoh Okay. Bila ada setup tu FOMC ada fake out. Apa kau buat? Jangan trade $1,000 semua masuk dalam. Masuk $100, buka satu account baru, ambil bonus dari mana-mana broker yang bagi bonus. Okay. Ready malam tu full margin. Lepas tu bila masuk je kawasan zone-zone, kau masuk lot anchor gajah lu, dia panggil anchor gajah. Yes. Lepas tu tempat compression tu nanti dia sell, buy stop ke sell stop ke. So bila news dia katakan dia terbang terus kan, dia akan trigger semua yang buy stop. So dalam 2 jam 3 jam boleh dapat 1,000%. Wow. Tu setup jual kebun. Tapi setup tu jarang-jarang berlaku lah. FOMC sedap lah. Nak tahu dia kena campur news yang besar-besar. FOMC, CPI. Dia bentuk dia aku bagi contoh. Contoh katakan kau nak sell. Sebelum news biasa market akan slow, betul tak? Yes. Kalau dia slow naik kecil, dia naik ke atas tu macam tangga. Dia naik turun. Macam tangga sebiji-sebiji. Kemungkinan besar waktu ni dia memang kalau dia terkejut dia akan terjun sebatang. Sebab demand zone kat situ semua dah clear masa kat tangga tu. So bila dia terjun sebatang, why not masa dia terjun sebatang tu kita tolong dia terjun. Maksudnya kita letak sell stop banyak-banyak. Okay. Jadi bila dia turun bawah dia akan trigger semua tu. InsyaAllah 1,000% boleh buat. Wow. Saya pernah buat daripada 100 pergi 2,000, 1,000. Daripada sebab setup tu yang jadi famous tu. Yes, benda tu yang jadi viral tu sebab
Benda tu lah. Sebab dulu tak ramai orang yang buat macam tu. Sekarang orang dah hebat-hebat lah. Jadi daripada TikTok apa semua hebat-hebat. Ya, dia boleh flip gila-gila lah. Yalah. Kalau zaman dulu memang tak ramai. Jadi bila benda tu keluar, dia jadi macam fenomena. Famous satu Malaysia. Masa tu nama saya Shadowgun. Lepas tu bila saya tukar Masuk Safari dan bawa nama Masuk Safari pula. Dia macam tu. Kenapa tak nak maintain Shadowgun? Shadowgun sebab Facebook dia dulu dia nak nama kita betul kan. Dia tak nak nama tipu-tipu. Abang antara salah seorang yang terkena. Wajib kan Facebook semua. Sebab itu pun dah kena lama dah. Buka-buka pagi-pagi tengok alamak tak boleh login. Dia suruh login apa semua. Dia suruh tukar itulah nama. sebabnya. Okay, soalan ni kita bagi lagi dalam sikit. Okay. Saya tak tahulah benda ni betul ke tak. Abang pernah jual kelas yang berbayar, ada sistem software login dulu kan? Login sistem berbayar dulu ada video tutorial. Yes, video tutorial. Saya pernah buat video tutorial. Apa jadi dengan video tutorial tu? Video tutorial tu sampai sekarang masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada lagi. Masih. Siapa yang bayar benda tu dengan saya, dia masih boleh akses. Tapi saya dah tak boleh akses. Saya sendiri dah tak boleh akses sebab untuk saya maintain video tutorial tu dekat situ, saya kena bayar yearly. Kalau saya tengok benda ni susah, so saya letak video saya semua dekat channel Telegram. Jadi siapa-siapa yang nak belajar dengan saya terus masuk dekat channel Telegram. I see. Itulah pentingnya sebenarnya. Soalan ni panjang lagi sebenarnya. Okay, soalan ada dia. orang cakap Abang Mansur dah collect duit tapi tak serve video dekat diorang. Dia tak ada masuk ke apa? Benda tu ke? Mungkin lah. Saya collect benda tu daripada Facebook je lah. Facebook. Rata-rata. Mungkin sebab semasa saya mula-mula supply and demand. Contoh masa saya ajar supply and demand, contoh 2017 contoh. Yes. Apa yang dia harapkan adalah dia nak support daripada 2017 sampai sekarang, which is tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun, tiap-tiap semua dia nak support, semua hidup. Which is aku cakap aku tak boleh bagi lah. Even katakan kau beli iPhone 11. Contohnya macam kau beli iPhone 11, lepas tu iPhone 12 keluar kau nak baru tanpa bayar. iPhone 13 keluar kau nak lagi baru. Tak boleh lah. Tak boleh lah. So macam aku punya style, bila habis syllabus ataupun bila habis kelas yang tu, batch tu, aku akan buat batch satu lagi, batch lain. Lepas tu aku akan batch lain. So maksudnya orang baru masuk situ, orang baru masuk sini, ajar daripada mula. So yang mungkin diorang expect bila dia masuk kelas aku, dia akan dapat support sampai boleh mengulang. Mengulang sampai semua hidup lah. Mana ada kan? Which is, aku tu rasa yuran pun tak mahal kot. Yuran dalam 100-200 je. Bukan beribu-ribu nak kena bayar sampai macam nak aku support semua hidup kan. Itu yang dulu-dulu punya case lah. So maknanya sekarang ni payment tu kata bagilah logik kan. Kita minta bukan banyak. Itu pun nak buat cover semua. Macam bayar dekat I think apa nama mendalah tu. So salah tu sebab saya pakai server tu sebab dia tak boleh crack. Setengah orang bila dia dapat video tu apa dia buat ialah dia akan compile video-video tutorial yang saya buat. Dia akan jual kat Shopee, dia akan jual kat orang lain, dia akan jual kat saya letak video tu kat semua jadi dia orang semua tak boleh nak download, tak boleh nak, dia boleh tengok saja. Tu salah satu sebab lah. Tapi sekarang saya rasa mendalah tu tak boleh nak kawal lah. Just bagi zaman kan. IT sekarang kan. Kalau kau tengok dekat Shopee banyak video-video aku ada kat situ. Cuma kesian lah orang lain macam belajar dengan aku free, tiba-tiba orang tu kena bayar kan, beli benda dekat orang lain pula yang dapat duit tu kan. So tak fair lah, kesian. Tapi tak boleh apa-apa sebab sistem orang kata hak cipta IT dekat Malaysia ni dia tak strong sangat penguasaan dia. So and etika, tak semua orang kita ada etika dari segi hak cipta kan. So itu take times lah untuk bagi kesedaran. And then satu lagi saya punya style macam bila habis silibus macam tekan kau masuk universiti, kita pakai style sekolah atau universiti lah. Habis tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sampai tingkatan 6. Contohnya habis lah, dah habis belajar. Adakah kau akan mengulang lagi tingkatan 1 sampai tingkatan 6 balik? Tak dah. Tak kan? Tak dah. Kau masuk universiti pula kan? Ataupun universiti buat kerja. So macam tu lah. Katakan dia nak masuk kelas saya mula-mula. Bila dah habis, takkan kau nak ulang lagi, nak ulang. Tapi saya ada ramai pengalaman saya lah. Ada 2-3 orang yang mengulang. Okay. Salah seorang tu kakak. 5 kali dia masuk kelas saya. Tiap kali dia masuk, tiap kali tu dia bayar. Masa tu bayar dalam RM100 je kot. Saya tanya dia, akak kenapa akak masuk kelas saya sampai 5 kali kan? Akak tak faham ke apa saya ajar ni kan? Saya jadi macam bersalah pun. Dia cakap, tak cikgu, sebenarnya saya masuk kelas cikgu, saya nak dengar suara cikgu. So aku rasa macam terkesima lah, perempuan dia masuk kelas
Nak dengar suara kita. Just semata-mata nak dengar suara. So aku macam Scary. baru aku tahu so rupanya suara aku ni lah jadi macam boleh jadi orang cakap inspirasi kat orang lain lah kan, macam dia suka. Itu kisah dia. Macam-macam orang sekarang. Macam-macam. Unexpected answer tu sebenarnya. Ya, betul. Tahu lah setengah orang suara macam DJ. Yeah. Even saya pernah buat podcast di tempat-tempat lain. DJ, nama brother tu DJ yang jaga host, jadi host. Even dia cakap saya punya suara lagi sedap daripada suara dia lah apa semua. Suara saya memang dia cakap sesuai untuk jadi DJ lah. Ya betul. Kan? Saya boleh verify yang tu. Wah, terima kasih. Betul. Betul Betul. Dia ada suara deep. Yes. Yang tak semua orang. Saya tak boleh bagi suara deep. Saya gunakan kelebihan. Alhamdulillah ni Tuhan kurniakan kelebihan ni. So saya banyak buat video tutorial guna suara ni lah. Pagi-pagi tu bangun pagi biar suara tengah berkahar tu. Maknanya ada training lah untuk dapatkan suara yang deep. Dia tak ada training. Dia something like macam bakat. Bakat. Maksudnya tak semua orang dapat lah suara-suara macam ni. Cuma kena pandai main sikit lah. Bila kita training kita boleh macam main intonasi dia apa semua. Okay. Saya baru tahu hari ni tu. Cara untuk keluarkan suara yang dan saya pun tengah cuba sekarang untuk keluarkan suara macam tu. Dia kena pakai suara perut, suara bass. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Ada macam tu. Alright. So bila bercakap soal suara, kata bakat apa semua ni kan, yang boleh lead to influence kan. Sekarang ni market kita sekarang ni dah start artis masuk, influencer daripada orang kata industri lain masuk ke industri ni dan cuba untuk jadi influencer, and end up diorang tak ada apa pun yang boleh bagi dekat crowd, and just sekadar promote broker yang bayar diorang. Apa pendapat abang benda tu? Pendapat saya kepada yang influencer tu, at least please educate themselves lah about the basic of forex, the risiko tentang forex. So bukan sembarang siapa-siapa pun boleh bagi masuk which is cakap agak bahaya lah, sebab ramai orang awam kat luar sana yang tak tahu pasal risiko. Apa yang diorang nampak ialah self image influencer tersebut yang pakai Lamborghini, yang duit berkepuk-kepuk, yang sewa private jet kan. Lepas tu yang macam-macam lah. So jadi ramai yang terpengaruh kat situ. Bila dia terpengaruh, dia masuk dengan buta tuli. Jadi ramai yang dia jadi forex ni sebagai satu investment, bukan trading, which is sebenarnya kita perlu trading dalam ni, tapi dia macam investment ataupun dia just follow signal saja. Bila dia nak ambil jalan mudah, nak kaya, just follow signal saja, which is satu yang merugikan dalam masa panjang. Long term memang merugikan, sebab bila kita follow orang sampai bila-bila pun, orang tu loss, kita loss, orang tu win, kita win. Sampai bila kita nak pandai? Tapi kalau kita belajar betul-betul, kita daripada seorang trader yang newbie, mungkin graf kita profit macam ni, turun naik. Lepas 3 bulan dah start naik, lepas 5 bulan dah start naik, kita boleh pindah ke prop trading, kita boleh ada banyak lagi jalan lain yang menunggu kita. Kita boleh manage fund, kita boleh buat duit betul-betul dengan trading. Kan? So compare dengan kalau kita follow signal saja, kita just follow signal tu je lah. So conclusion dia, kalau influencer you guys nak masuk dalam industri ni, educate yourself first. So jangan datang lepas tu wah cakap boleh kaya, join saya boleh kaya, habis. Dengan orang lain yang kata palit. Orang lain buat kerja betul. Untuk siri podcast kali ni, kita dah bagi signal dekat Abang Mansur. Sebagaimana tradisi kita sebelum ni, guest akan keluarkan satu teka-teki untuk anda semua jawab, dan jawapan yang betul kita akan bagi something. Something apa tu? Korang tunggu. Okey, persilakan Abang Mansur. Apa teka-teki soalan teka-teki yang terfikir sekarang ni? Saya bagi teka-teki pasal duit dah, sebab kita terlibat dalam dunia forex, dalam dunia bank-bank semua, dalam industri kewangan kan. Okey, kalau soalan dia berbunyi macam ni. Kalau kita manusia simpan duit dekat bank, ikan simpan duit dekat mana? Okey. Itu teka-teki. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Okay. Kalau kita manusia simpan duit dalam bank,
ikan simpan duit dekat mana? Korang jawab, komen yang paling tepat. Sebab nak betul mungkin susah nak betul kan. Saya pun tak tahu nak jawab apa. So paling tepat dan paling awal. So kita akan bagi hadiah. Kita akan keluarkan satu reels. Okay, kita akan keluarkan satu reels. Apa jawapan dia. Nanti last kita akan shoot jawapan tu. Abang akan cakap sendiri dalam ni apa jawapan dia. Okay. Tapi yang tu tak ada dalam podcast lah. Kita akan keluarkan satu reels. Okay, so kita dah di penghujung rancangan kan. Biasanya kita akan minta satu advice daripada guest kita. Tapi saya rasa tak perlu advice lagi. Ada satu lagi soalan. Okay. Alang-alang nak tahun 2024. Apa perancangan Mansur Safari aka Fake Out punya branding ni? Okay. Apa arah tuju 2024? Okay, untuk 2024 insyaAllah saya rasa saya akan buat yang lebih banyak, lebih baik lagi daripada 2023. Bagi saya pencapaian 2023 bagi saya agak merangsangkan, which is quite good. And then 2024 saya akan memberi return lebih banyak kepada trader-trader Malaysia. Saya akan buat merchandise, Fake Out Master, topi, saya akan buat t-shirt, saya akan buat blazer, saya akan buat hoodie, saya akan buat macam-macam sebagai tanda penghargaan kepada student-student dan klien-klien saya lah. So insyaAllah 2024 kita akan sentiasa bagi banyak kepada trader-trader Malaysia. At least kita memeriahkan suasana trading kat Malaysia ni kan. Itulah perancangan saya untuk 2024. So akan ada 2024 eksklusif merchandise daripada Mansur Safari. So korang kalau nak dapatkan merchandise tu kena follow rapat lah. Yes. Follow rapat. Alright. So ni baru betul last question. So apa yang abang rasa nak bagi nasihat untuk orang yang baru-baru, orang kata kira bukan baru trade, baru-baru nak cuba-cuba, baru nak berjinak, baru nak buka account. Okay. Apa nasihat? Ini kita nak bagi nasihat yang positif ke yang negatif? Nasihat yang boleh saya bagi dua nasihat full boleh? margin. Bukan kita bagi nasihat. Bagi kau terus nasihat. Okay, bagi kau terus. Nasihat untuk yang kau-kau punya, aku boleh cakap kat korang yang baru-baru nak belajar, baru-baru nak buka akaun, tak payah kau lupakan. Tak payah. Benda ni bukan senang lah. Bukan senang untuk jadi trader. Kau kena kental, kau kena kuat, kau kena jaga emosi, kau kena macam-macam, kau akan rugi macam-macam, kau boleh psycho dia buatnya. Kalau kau tak cukup kental, baik kau simpan je duit tu. Tapi kalau kau kental, the challenge is there, the future is there, jalan tu dah ada, ramai yang dah lalui benda tu, ramai yang dah berjaya. Tapi make sure kena disiplin, itu paling penting untuk jadi trader yang berjaya. And then bagi masa kat diri korang untuk belajar. Maksudnya belajar dari basic everything. Jangan belajar banyak sangat. Cari cikgu yang bagus-bagus, tak kisah mana-mana. Belajar basic SNR, belajar basic SND, and then find your own tune. Maksudnya cari engkau punya teknik sendiri yang sesuai untuk engkau. Mungkin cikgu ni ajar macam ni tapi tak sesuai dengan kau. Mungkin cikgu ni ajar macam ni, kau rasa tak sesuai. Kau kena tune sendiri. Dan masa untuk kau tune sendiri benda tu mungkin ambil masa lama, mungkin ambil masa sekejap. Tapi nasihat saya kalau kepada yang dah berjalan tu, tak payah pening-pening nak analisa gila-gila. Yang penting kau boleh withdraw, dah cukup bagus. Tak kisah teknik apa sekalipun. Yang penting, teknik paling penting adalah teknik withdrawal. Nice. Kasih hantam balon, bye. Okay. So, thank you guys for watching this podcast. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Abang Mansur kita kerana sudi luangkan masa. Kita tahu masa dia sibuk. And untuk dapatkan slot dengan Abang Mansur ni, saya kena tanya banyak kali. Akhirnya berjaya ke cekau dia hari ni. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga ada rezeki lagi untuk kita bersama lagi dalam program, apa-apa program seterusnya. Mungkin ada program lepas ni buat bicara yang lain. So hopefully insyaAllah in next future bang. Okay, terima kasih Captain. Terima kasih sama-sama. Cap menjemput saya hari ni, insyaAllah. Mungkin lepas ni akan ada lagi kolaborasi antara saya dan Captain untuk yang in future kan. Alhamdulillah. Okay, so kita jumpa lagi dalam next series of podcast. Kita nak jemput siapa lagi lepas ni, korang komen kita nak jemput siapa. Okay, so stay tune. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Assalamualaikum. Salute.